dan salam sejahtera, dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Rantau Panjang apabila mengkritik kerajaan PHSBN yang mana beliau katakan bahawa tidak menghormati demokrasi. Apa yang saya baca daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Harakah Diari yang mana Ahli Parlimen Rantau Panjang mengatakan bahawa tindakan ini membuktikan bahawa kerajaan PH dan BN tidak menghormati demokrasi yang mereka laungkan sebelum ini. Ini adalah hasil daripada ketidakpuasan hati apabila baru-baru ini Menteri Besar Ustaz Datuk Bendara Kanan Ahmad Yaakob mendedahkan peruntukan 50 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri bagi membantu mangsa banjir di Kelantan disalurkan melalui JPP. Jadi harapan mereka untuk wang yang RM50 juta untuk membantu mangsa banjir ini terus kepada kepimpinan negeri. Ini adalah sebabnya kenapa Ahli Parlimen Rantau Panjang ini membuat kritikan kepada kerajaan yang sedia ada hari ini. Daripada apa yang kita lihat, kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS apabila mengatakan tidak demokrasi. Apakah pemimpin PAS seperti Ahli Parlimen Rantau Panjang ini demokrasi? Banyak perkara-perkara yang mereka mainkan adalah sentimen agama, sentimen kaum. Beliau sendiri juga pernah dilantik sebagai timbalan menteri yang mana kita rakyat lihat tidak berfungsi. Sebelum ini apabila beliau menjadi pembangkang, beliau begitu lantang mengkritik isu adib, isu arak, isu judi dan sebagainya. Inilah orang-orang yang lantang mengkritik. Tetapi apabila duduk dalam kerajaan yang mana rakyat ingin melihat hasil kerja mereka daripada hasil sebelum ini mereka sangat hebat mengkritik, tidak nampak. Dan apakah juga apabila sebut saja tentang demokrasi, apakah sebelum ini kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional berdemokrasi? Kita tahu bahawa peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang apabila jatuh disebabkan oleh pengkhianatan ataupun sebab geng-geng PAS ini mengambil alih kerajaan dengan cara parti kalah menjadi kerajaan, maka adakah juga peruntukan itu diberi? Tidak kan? Jadi apa yang nak demokrasi sangat? Yang mana ahli Parlimen Rantau Panjang ini perlu cermin diri sendiri dulu. Ini adalah hasil daripada sikap pemimpin PAS yang suka berdengki, sikap pemimpin PAS yang suka iri hati. Sebenarnya pemimpin PAS hanya boleh buat kerja jika ada duit di tangan mereka dan mereka tidak tahu hendak menyalurkan apa yang mereka ada untuk rakyat. Apa yang mereka ada, gaji mereka, hak mereka. Tetapi apabila peruntukan ini pun nak dijadikan hak juga, maka pada saya ini adalah satu yang dilihat oleh rakyat. Yang paling penting adalah apabila RM50 juta itu disalurkan kepada JPP, maka disampaikan kepada rakyat. Saya rasa rakyat tidak kritik. Kenapa ahli parlimen seperti ini mengkritik tindakan kerajaan? Jika betul ada sesuatu penyelewengan, ada sesuatu ketirisan berlaku apabila RM50 juta ini disalurkan kepada JPP, maka sila pergi buat laporan polis, sila pergi buat report dekat SPRM. Tidak perlu nak menyalak, tidak perlu nak berkokok supaya rakyat dengar konon-kononnya kerajaan pusat tidak adil. Ini adalah satu yang pada saya mengeruhkan keadaan yang mana kerja pemimpin PAS hanya tahu mengkritik tindakan kerajaan tetapi pelaksanaan mereka sendiri gagal. Kerajaan negeri Kelantan yang sebelum PRU ke-15 ini berlangsung, bukan main heboh lagi. Pemimpin PAS mengatakan bahawa mereka sangat hebat, mereka sangat bagus dalam mengurus takbir negeri. Jadi apalah sangat duit 50 juta ni jika nak dibandingkan. PAS telah pun diberi ruang, iaitu apabila kerajaan Pakatan Harapan menang, kita memberi berapa ratus juta, akhirnya beli masjid. Dan hari ini jika kita bagi 50 juta yang sedikit, akhirnya nanti tidak lagi menjalankan kerja yang sepatutnya untuk kebaikan ataupun kebajikan rakyat. Jadi buat apa? Bagus disalurkan kepada JPP kerana jumlah tidak besar. Yang ratus juta pun PAS tak tahu letak ke mana. Air di Kelantan juga masih lagi keruh. Jadi tidak payahlah. Pemimpin PAS tidak payah berdabik dada. Kalau pemimpin PAS hebat sebelum ini, maka PAS adalah parti yang menang sebagai ahli parlimen terbesar di PRU ke-15. Kenapa Presiden PAS pun takut nak jadi ketua pembangkang? Kenapa pemimpin PAS yang sebelum ini
yang duduk dalam kerajaan senyap sunyi membisu. Sepatutnya pemimpin PAS melihat, adakah apabila mereka duduk dalam kerajaan hari itu, adakah mereka buat kerja mereka dengan baik? Jika hanya makan gaji buta orang kata, maka tak perlulah nak berkokok. Apabila menjadi menteri, semua benda lupa. Dulu bukan main lagi. Apabila masuk dalam parlimen, bukan main lantang. Lepas ni lantang lagi dekat parlimen tapi kosong. Rakyat tak nak sembang kosong. Kemenangan PAS saja dipetikai oleh rakyat. Kerana PAS yang nak dikatakan demokrasi sangat ni, memain isu kaum dan sentimen agama ni, yang mana rakyat Sabah dan Sarawak tidak suka. Jadi tidak perlulah apabila nak mengkritik kerajaan yang sedia ada. PAS sendiri gagal duduk dalam kerajaan. Hari ini kerajaan baru saja tertubuh berapa hari, dan pemimpin PAS hendak mengkritik tiap-tiap hari perkara-perkara seperti ini. Jika ekonomi kita tidak baik, siapa yang akan rugi? Rakyat, bukan pemimpin PAS. Ahli parlimen PAS ni dapat gaji tiap bulan, pencen menteri pun dah dapat. Jadi kita rakyat dapat apa? Hanya dengan RM 50 juta yang sepatutnya kita salurkan kepada rakyat, tetapi dipergaduhkan, dikotak-kantikkan ceritanya. Kononnya tak demokrasi lah. Apa dengki sangat dengan perkara kecil seperti ini? Ini adalah duit yang mana harus disalurkan kepada rakyat. Apa yang dia kata di sini? Rakyat Kelantan juga membayar cukai, jadi tidak wajar mereka didera kerana hanya perbezaan politik di antara negeri dan pusat. Kalau Perdana Menteri dera rakyat Kelantan, kenapa Perdana Menteri melawat Kelantan? Kenapa kerajaan pusat melawat Kelantan? Kenapa memberi RM 50 juta ini untuk Kelantan? Jadi apa hujah yang digunakan oleh pimpinan seperti ini? Jadi pada saya, ahli parlimen rantau panjang ni, cermin muka kamu betul-betul dekat cermin tu, jangan kamu hanya pandai bercakap. Jadi saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini kita lihat, sebelum ini Menteri Besar Kedah bukan main lagi kritik beliau. Saya nampak bukan main lagi senyum depan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu kalau di belakang kau kutuk hebat-hebat. Jadi sikap ini kah yang ada pada pemimpin PAS, bermuka-muka. Jadi macam mana PAS ni nak bersama dengan semua komponen parti yang lain? Duduk dengan DAP, mula-mula berkawan, bergaduh, salah DAP. Duduk bersama dengan Pakatan Rakyat, berkawan, lepas tu bergaduh lagi, keluar lagi, lepas tu semua orang disalahkan. Dengan UMNO pun UMNO disalahkan. Lepas ni bersatu pun disalahkan. Hanya pemimpin PAS yang betul. Hanya parti PAS saja yang betul dalam negara ni. Jadi rakyat kena fikir cara logiknya. PAS ni dia kontak-katik ke benda, tetapi dia saja yang betul, sama macam presidennya. Yang mana semua benda dia rasa dia lah yang terhebat dalam dunia ni. So itu pencerahan saya yang saya tak nak merapu. Sekian, terima kasih.